بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Dan berilah peringatan tazkirah, kerana sesungguhnya peringatan itu amat berguna kepada orang-orang yang beriman. Ashabul kiram, tuan pengurusi majlis yang saya hormati, seluruh kepimpinan masjid, jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, para asatidzah, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi pada malam ini, yang saya kira ini adalah kali kedua saya sampai di masjid ini.
Kali pertama saya masih ingat, lama sebelum Covid. Buat forum di sini. Dengan Datuk Ustaz Husam dan Ustaz Shah Syamugam. Saya masih ingat. Forum di sini. Dan ada makan lepas tu. Macam malam ni. Ada makan. Tu jangan lari. InsyaAllah. Malam ni, Alhamdulillah, malam ke-13 daripada bulan Sya'ban untuk tahun Hijrah pada tahun ini. Dan sudah tentulah, perasaan tidak sabar, perasaan menanti-nanti pengumuman daripada penyimpan moho besar Raja-Raja Melayu. Tak sabar untuk kita menanti akan tarikh berlakunya 1 Ramadan. Kerana itulah kerinduan kita yang telah kita doa kepada Allah bermula malam 1 Rajab sampailah malam ini, minta dengan Allah, balighna Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa? Kerana kata ulama, rugilah orang yang tidak sempat hidup di bulan Ramadan. Nak buat macam mana ajal dia sampai. Tapi dia rugi kerana terlepas segala kehebatan, segala kelebihan yang tidak ada pada 11 bulan yang lain, melainkan hanya ada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka saya ingin memulakan perbahasan dengan melihat ayat dan dalil yang semua kita hafaz. Ayat 183 Suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bedah dulu ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bahawa puasa ini hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman sahaja. Kerana permulaan ayat dengan ya munada. Kalau kita belajar Arab, ya munada, ya memanggil. Dan siapa yang Allah panggil? Alladzina aman. Itu yang pertama. Orang beriman aja boleh puasa. Yang kedua, adanya tanggungjawab yang besar terhadap perintah berpuasa. Kerana Allah menyebut dengan kutiba alaikum, alaikumus siyam. Bila kita belajar Arab, alaikum berbeza dengan lakum. Ringkas mudah. Alaikum menunjukkan satu tanggungjawab yang mesti dipikul. Tu alaikum, ala. Kalau lakum harfun jar,
lam harfun jar, dia jadi hukum lain. Ni mengaji lughah. Bila kata alaikum, ia satu responsibility, satu tanggungjawab yang mesti dipikul oleh orang-orang yang beriman. Apatah lagi sebelum alaikum kutibah, iaitu satu kefarduan yang wajib kita pikul, iaitulah as-siyam, yang asal daripada makna menahan, sauma, menahan, as-siyam, maka dalam ilmu fiqh ialah berpuasa. Yang kedua, puasa ni ibadah tertua dalam sejarah tamadun manusia, sama macam semayang, solat. Nabi Musa bersolat. Ayat 14 surah Taha, di antara perintah awal yang Allah beritahu Nabi Musa di lembah Tua, Muqaddasi Tua, di semenanjung Sinai, ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, baca Taha, baca Asy-Syu'ara, baca Al-A'raf, jumpa cerita, cakap dengan Allah. Lalu antara benda Allah sebut, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang wahai Musa untuk mengingati aku. Maka puasa pun sama. Dalilnya min qablikum, bukan kata Allah perintah pada kita sahaja, alalladzina min qablikum, tapi orang sebelum kamu, umat sebelum kita juga berpuasa, tetapi berbeza dengan puasa kita. Bani Israel berpuasa 40 hari, Nabi Musa dan Bani Israel. Tuan-tuan, kalau ada jiran-jiran yang beragama Hindu, cuba tanya mereka, sebelum mereka masuk dalam acara mereka pada Taipusam, iaitu nak pikul kabadi, ni kepercayaan mereka, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Ini kepercayaan mereka. Sebelum mereka pikul kabadi itu, mereka kena puasa. Puasa 4-5 hari tak makan. Rokok tak tahulah hisap ke tidak. Tapi tak makanlah puasa. Buddha pun ada puasa. Bengali pun ada puasa. Tuan-tuan tanya. Tapi tidak akan sama dengan puasa kita, kerana puasa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sana adanya keberangkalian, bukan kepastian. Apa dia? La'alla. Ngaji Arab, la'alla mudah-mudahan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa yang kamu buat. La'alla, ulama tafsir la'alla bukan kepastian, tapi keberangkalian. Mudah-mudahan dengan puasa ini kamu dapat takwa. Mana dalil ia keberangkalian, bukan kepastian? Sebab Nabi menyebut, kam min shaim, berapa ramai yang berpuasa, tetapi yang dia dapat al-ju'i wal-'atash. Itulah dalil paling kuat.
Ramai yang puasa, dia dapat lapar, dahaga. Apa pun tak dapat. Takut tuan-tuan. Puasa dia hanya menanti bazar Ramadan dia. Tu puasa. Lepas asar, semangat dia semangat hang tua. Lepas asar. Lepas zuhur lembek separuh nyawa. Lepas asar siap. Semangat dia semakin tinggi kerana bazar Ramadan sudah tersedia. Nak makan punya pasar. Ni nafsu. Tuan-tuan muslimat. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hantar puasa di bulan Ramadan adalah tanda cinta dan kasih Allah. Kenapa? Cubalah tuan-tuan muslimat bayang. Kalaulah tak ada puasa sebulan, kalaulah Allah tidak mentakdirkan dalam ilmu kudrah iradahnya bahawa adanya puasa di bulan Ramadan, tuan-tuan boleh bayang tak kita lagu mana? Makan hari-hari. Tuan-tuan boleh bayang tak apa jadi pada organ tubuh kita? Usus kita bekerja tanpa henti. Insulin terpaksa menerbitkan, pankreas terpaksa menerbitkan insulin untuk menukar gula menjadi tenaga glukos untuk kita. Hari-hari kena bekerja. Minum pula bukan kecil anak. Teh tarik India buih. Kalah 7 lautan punya buih. Ada sekali saya breakfast di restoran viral tepi Bendang kat Perlis. Ada seorang mamat belakang saya tu, dia order teh tarik. Saya tengok dia punya buih, lautan Pasifik pun lari. Dia punya buih punya tinggi, subhanallah. Kira minum tu, buih melekat kat misai cerita dia. Punya kemas. Tuan-tuan boleh bayang. Allah punya sayang. Dia bagi perut rehat. Dia bagi pankreas rehat. Dia bagi hati rehat. Hati mengeluarkan asid amino untuk proses dalam tubuh bila makanan sampai. Usus besar, usus kecil bekerja tanpa henti memproses makanan. Makanan dah jadi darah. Jantung pula nak kena pam darah ke seluruh bahagian tubuh. Cuba bayang, 11 bulan Allah bagi makan. Sebulannya dia suruh rehat. Tu pun belah siang. Malam ni dia rokok serupa tu. Belah siang aja. Malam dia bagi makan macam biasa. Menunjukkan sayang dan kasih Allah. Sayang dan kasih Allah. Ayyamam ma'dudat. Lama mana puasa? Allah kata beberapa hari, ayam jamak, beberapa hari ma'dudat yang kamu boleh hitung. Tuan-tuan muslimat, selalunya lah benda yang kita tak boleh hitung, benda ni banyak. Pasir tak boleh hitung, banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dua ayat sama bunyi dalam surah Ibrahim, dalam surah An-Nahl, surah Lebah, ayat yang sama. Apa dia? Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika sekiranya kamu cuba hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak boleh hitung. Kenapa? Terlalu banyak, tak boleh hitung. Banyak.
Nikmat mata, telinga, tak boleh hitung. Terlalu banyak. Yang diperintah ialah bersyukur atas nikmat. Hitung tak mampu. Syukur wajib. Benda yang tak boleh hitung banyak. Puasa, ma'dudat. Kita belajar Arab dulu. A'dad wa ma'dud. Penjodoh bilangan. Yang tu subjek, kalau fail, memang teruk punya orang. Simple aja. Cara mengira di dalam bahasa Arab. Macam mana nak kira dan sebagainya. A'dad wa ma'dud. Boleh dikira. Berapa hari? 29 atau 30. Takat tu. Tuan-tuan rasalah nanti, sekejap aja masa berlalu. Percaya dah. Sedar-sedar dah seminggu. Tu mula dia nak menyesal. Seminggu dah ni. Quran baru alif lam mim zalikal kitab. Tak lepas. Haru betul. Dia kira tidur Masuk 2 minggu. Kelam kabut pula. Tuan-tuan rasul. Masuk 3 minggu. Lagu raya keluar. Dia dekat dah. Dia dekat dah tu. Kelam kabut habis. Masuk 5 hari lagi nak raya. Tinggal tu imam tu bilal. Makmum hilang. Terawih tak ke mana. Apa pun tak ke mana. Allah na'udzubillah. Tuan-tuan. Dia akan kita rasa sekejap. Sebab dia tak lama. Ma'dudat yang boleh dihitung. Tak ada 31 dalam kalender bulan Qamariyah. 29 atau 30. Hatu apa itu raya. Sayang dah Allah? Sayang. 11 bulan hampa makan. Aku minta sebulannya. Hampa jangan makan start terbit fajar sampai terbenam matahari. Hamba jangan ambil sebutir nasi. Hamba jangan ambil setitik air. Hamba jangan sentuh bini hamba. Jangan. Nanti kena kafarah. Aku minta sebulannya. 11 bulan balut. Tak sayang Allah. Sayangnya Allah lagi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ni dia Allah punya sayang. Allah kata kalau hampa sakit tak payah puasa. Semayang lain. Semayang kena solat cara sakit. Duduklah atas kursi ke, duduk ke. Haji lain. Kan kita buat haji apa semua, tolak kursi roda masuk dalam Arafah. Ambulans mai masuk. Bawa pesakit dari Aziziyah. Hospital Aziziyah di Mina. Bawa masuk ke Arafah. Sakit. Kena wukuf. Tak larat. Tolak wheelchair. Tawaf. Tak larat lagi. Naik skuter atas. Scrambler. Lagi hebat. Sa'i. Naik skuter. Tu pun ada kutu kata bida'ah pula dah. Macam-macam mangkuk ni. Geram betul lah. Sa'i skuter tu pun dia pecah bida'ah pula. Mampus. Hei tuan-tuan, tua-tua tak larat dah, lutut sakit. Maka ada kemudahan, ada rukhsah. Fatwa bincang habis dah. Hang sedap. Bida'ah kesaja semua. Jahannam betul. Tuan-tuan muslimah, sakit jalan, puasa tak, hamba jangan puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Tu sayang Allah. Kamu demam, jangan puasa, makan ubat, jaga kesihatan. Dah elok sikit, insya-Allah tambah kesihatan lagi. Tuan-tuan muslimin muslimah, 5 hari demam tak payah puasa, ganti hari lain. Apa tu? Sayang Allah kat kita, hamba dia. Dia sayang. Dia tak mau susahkan kita. Saat lagi kalau tak ada hukum macam tu, gagah juga puasa, mati pula. Nyawa penting untuk dijaga. Termasuklah mereka-mereka yang sakit, tak ada harapan sembuh ke apa ke, tak payah puasa. Termasuklah yang
menyusu anak, yang mengandung, ini belajar fiqh. Semua ada hukum. Juga kalau kamu ala safarin, kamu musafir. Tak payahlah puasa, kamu musafir. Cuma kita berbahas, kita berpegang dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pesan, kalaulah musafir itu tidak memberatkan, aula puasa. Aula puasa. Contoh, musafir naik kapal terbang KLIA 8 pagi, turun Alok Start 8.50. Turun 8.50, ambil beg 9 suku, bagus punya teh tarik. Tak payah, ha? Naik kapal terbang, leno. 45 minit je pun. Bukan lama mana, tak dan nak tengok pramugari melintas, turun dah. Lama mana? Boy, dah ustaz, ni Allah habaq. Ni Allah beritahu ni, musafir raja, kita kena jangan puasa. Betul, ambil sama pandangan mazhab. Al-Imam Syafi'i pesan begitu. Kalau rasa okey, carry on puasa. Lailah naik motor. Saya pernah satu musafir, berhenti di RNR di Semanggul tak silap. Tengok geng-geng naik motor ni. Bagus punya atas motor 100+. Amboi hampa. Mereka letih lah naik motor hangat. Tak tahan. Tak apalah. Tapi janganlah tayang act kat orang 100+ tu. Aku pun dah go. Kita tengok mengali elok botol itu duk basah lagi. Amboi geram kita pun. Mereka silang kaki atas motor 100+. Naik motor ramai-ramai tak tahulah musafir mana pakai kemas elok. Tak ada lah seluar pendek apa, tak ada lah. Kalau rasa ada musyaqqah, tak payah puasa. Kalau agak okey naik kapal terbang, naik kereta, letih tara mana. Aircon apa semua ada. Berhenti saat, letih tidur saat dalam kereta, sambung balik. Ni kalau naik motor panas, letih, jalan kaki, itu cerita lain. Maka terbukti kasih dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukadimah dulu. Yang kedua, saya nak bedah sikit. Falsafah pengajaran kehebatan puasa. Supaya saya, tuan-tuan muslimat, kita bersiap sedia untuk menghadapinya dengan melihat bahawa perbuatan-perbuatan dalam Ramadan puasa ini mempunyai hikmah yang terlalu besar. Pertama, makan sahur. Tuan-tuan muslimat, mestilah kita faham bahawa bila Allah kata lakum dinukum waliyadin, untuk kamu, agama kamu, untuk kami, kami. Maka ia menunjukkan kepada satu bentuk perbezaan. Islam dan agama yang lain mesti ada perbezaan. Maka dalam kes Ramadan, dalam kes makan sahur, maka di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut supaya kita bersahur, kerana bersahur ini membezakan kita dengan puasa golongan lain. Umpamanya Bani Israel, kata Nabi, Yahudi Bani Israel mereka berpuasa, tetapi mereka tidak bersahur. Mereka tak ada sahur. Beza kita dengan Yahudi, mesti ada beza. Yang kedua, bersahur ini Nabi sebut di dalamnya ada keberkatan.
didoakan oleh malaikat. Selain daripada fiqh yang menyebut supaya kita mentaakhirkan sahur, melewatkan sahur, itu adalah sunnah. Jangan kita awalkan sahur pukul 2 pagi minta ke darah dah satu keluarga. 2 pagi makan sok dah. 2.45 selesai, lena, tidur. Bangkit pukul 10 pagi. Elok puasa lagu tu, terlepas subuh. Sebab itu disuruh mentaakhirkan. Kenapa? Hikmah rahsianya ialah supaya kita belajar mengunjungi rumah Allah, belajar sembahyang subuh berjamaah. Bila ditaakhirkan, katalah setengah jam lagi nak subuh, kita makan sahur 10 minit. Bersugi apa semua, prepare, pergilah masjid. Solat subuh berjamaah. Kalaulah 11 bulan pemalas, maka bulan Ramadan sebagai tadribat, kata Arab. Sebagai satu tadribat. Apa tadribat? Latihan. Sebagai satu latihan untuk kita rajin datang solat berjamaah di rumah Allah. Latihan dia mana? Mula dengan subuh, taakhirkan sahur. Ini penting. Supaya kita belajar, hidup aku tak boleh pisah dengan masjid. Tuan-tuan muslimat, Isra bermula masjid, habisnya masjid. Ini simbolik. Simbolik kehidupan kita. Tidak boleh berpisah dengan masjid. Jangan jumpa masjid ketika orang usung kita, habislah. Duduk pula depan Tok Imam, cerah masa depan. Tak mau. Ingat hadis Nabi muslimin muslimat. Ketika Rasulullah menyebut 7 golongan yang bakal duduk di bawah naungan arasy Allah. Ingat hadis sahih Al-Bukhari. 7. Naungan arasy. Arasy Allah punya besar. Ada bayangan naungan dia. Ketika kita panas di bumi mahsyar, ketika matahari didekatkan, matahari yang ada sekarang ni sudah hancur, tak ada dah. Seperti yang Allah firmankan dalam suratul Qiyamah, wa jumi'asy syamsu wal qamar, maka bertembunglah matahari dan bulan ketika kiamat berlaku. Maka matahari ada yang tengah hangat lah ni, matahari ni hancur. Mahsyar, matahari baru. Dekat panas, 7 golongan. Allah jemput, mai masuk. Bernaung bawah bayangan arasy, redup tak rasa panas. Antaranya, warajulun mu'allaqum fil masajid. Seseorang yang mu'allaqun. Biasa dengar kalimah alaqah. Mu'allaq, alaqah. Biasa baca summa min nutfatin, summa min alaqah. Lepas nutfah kita jadi alaqah. Lepas tu mudghah. Lepas tu izamah dan sebagainya. Bila kata alaqah, selalu ditaksir dengan seketul darah. Betul? Tetapi makna sebenar di sudut lughah, alaqah maknanya sesuatu yang melekat di dinding. Tu alaqah. Kalau konteks kita waktu tu, kita hanya melekat di dinding rahim mak kita. Lekat gitu aja. Tu dia panggil alaqah, melekat. Nabi kata warajulun mu'allaq, alaqah, mu'allaqum fil masajid. Seseorang
yang hati dia melekat dekat masjid. Ni dia kita. Ni dia kita. 11 bulan pemalas nak pergi masjid. Start bulan tadribat, bulan latihan. Lewatkan sahur, datang ke masjid, solat berjamaah subuh dan solat-solat yang lain, supaya kita ada peluang bernaung di bawah naungan arasy Allah. Subhanallah. Hati mau cinta dengan masjid. Hati mau seronok solat berjamaah. Tak kira masjid mana. Dia keluar aja, dia mesti pastikan. Kalau zuhur, dia berhenti cari masjid. Dia nak solat berjamaah. Tu kita. Allahu Akbar. Duduklah nanti bawah naungan arasy. Makan sahur juga. Tuan-tuan muslimat rojo. Ayat 17 surah Ali Imran, ketika Allah menyebut tentang 5 golongan manusia yang bakal ke syurga. Saya tak mau sebut 5 ni. Saya nak sebut yang last sekali. Penutup ayat 17 Ali Imran pada juzuk 3. Allah kata, di antara golongan yang bakal ke syurga ialah wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang suka minta ampun waktu sahur. Tengok. Wal mustaghfirin, perangai dia minta ampun. Dia suka minta ampun bila? Bil ashar. Allah sebut waktu dia sahur. Sahur ni bila? Sebelum fajar. Sahur. Maka apa Allah nak ajar, Nabi nak ajar? Sebelum kita makan sahur yang dituntut sangat, apalah salahnya solat tahajud 2 rakaat dulu? Apalah salahnya baca Quran dahulu sebelum makan sahur? Habis selesai baca Quran, doa. Minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Minta ampun kepada Allah atas segala kelemahan kita selama hari ini. Bertaubat kita kepada Allah atas segala dosa-dosa besar yang pernah kita buat. Waktu paling cantik bila? Sahur. Tuan-tuan solat tahajud, muslimat kita bangun pukul 4.30, kita semayang, apa perasaan? Lain macam kita semayang pukul 5 petang. Lain. Tenang, mudah menangis. Kita merasakan Allah rapat dengan kita, terbit air mata, fikir dosa zaman kita tak kenal Islam, zaman agogo dulu, zaman rambut ninja macam Sophia Loren rambut, kembang elok, zaman pakai seluar pendek hak jantan tak kenal apa, zaman kita betul-betul jahil tak tahu apa, lah kita dah kenal Alhamdulillah. Minta ampun dengan Allah. Dosa syirik saja Allah tak ampun. Lain, Allah pukul habis segala dosa Allah ampun. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, itulah yang pertama, falsafah rahsia sahur. Yang penting bangun, didoakan malaikat. Yang penting bangun, kita dapat keberkatan pada makan sahur. Dan yang paling penting, jangan lupa ibadah sekejap sebelum makan sahur kerana keampunan daripada Allah. Ayat 17 Ali Imran, penghujung penutup golongan ahli syurga, antaranya suka minta ampun waktu sahur. Belajar. Kalaulah 11 bulan gagal, inilah masa dia kita belajar. Semayanglah walau 2 rakaat, walau sekejap mana pun, sampai Nabi kata walaupun lamanya sekadar
memerah susu kambing. 10 minit. 5:30 bangun. Zuhur, subuh lah lewat sikit. 5:30 bangun. Semayang 2 rakaat. 5:45 makan. 5:55 isyak okok. Lepas tu gosok gigi pergi masjid. Suruh berhenti tak mau. Inilah peluang nak berhenti isyak okok, tuan-tuan. Inilah peluang dia. Bulan Ramadan. Nafas baru di bulan Ramadan. 14 jam setengah. 15 jam setengah. Kita puasa. Lama mananya? Lama mananya 15 jam setengah kita puasa. Kejap aja. 15 jam setengah kita boleh tahan dengan tak minum, dengan tak isap rokok, main-main maghrib ni dia cuy. Leceh lagu tu. Sebatang dekat telinga ni, tunggu nak sambung kan. Berhentilah kalau mampu. Silalah, buatlah. Kata Arab, man jadda wajada. Siapa bersungguh, dia dapat. Tuan-tuan muslimat, kena puasa kalau musim panas. Saya buat engineering di luar negara. Kena musim panas. Maghrib 9:30, tuan-tuan oi. Buka puasa 9:30 malam. Subuh pukul berapa habis? Subuh habis 4 suku. Bukan subuh start 4 suku. Tuan-tuan ingat tak syahidkah kami waktu tu sebagai pelajar? Syahid 4 suku habis subuh. Sebab musim panas, siang dia panjang. Lembik tuan-tuan, oi, mati syahid habis. Allahu Akbar. Kalau musim sejuk, senyumlah, koyak telinga. Sebab maghrib cepat, siang dia pendek. 4:30 petang dah maghrib. Lega banyak. Kalau musim sejuk, saya pernah rasa 2 tahun puasa musim sejuk. Amboi, senyum, koyak telinga. 4:30, balon dah. Saya imam tarawih, ingat lagi jadi imam tarawih untuk belajar. Kita jadi imam, pukul 8:30 clear. Malaysia baru nak isyak. Kita lena dah 8:30. Allahu Akbar. Tu nikmat. Maka kita Malaysia 15 jam, 15 jam setengah, tak lama mana pun. Tiap-tiap tahun begitulah. Tak ada panas apa semua panjang, tak ada. Sebab kita khatulistiwa. Begitulah Allah takdirkan. Maka saya ajak tuan-tuan supaya ada kekuatan untuk buang tabiat tak elok ni. Mulakan dengan tahun ni. Payah Ustaz. Ini puasa. Start buat. InsyaAllah. Kita doakan bersama. Ada keinginan, bukan tak ada. Tapi begitulah. Susah. Sebab habit terlalu lama. InsyaAllah kalau kuat semangat, boleh pergi. Kemudian tengok puasa. Saya ambil falsafah. Tuan nak makan apa? Buah kurma, kurma Mariami, kurma Rutab, kurma Ajwa. Tuan-tuan punya pasal. Makanlah. Dan kita orang Melayu, inilah masa dia jumpa kurma. Patutnya kurma ni makan hari-hari. Kita kurma Melayu ni, duk tunggu iklan Yusuf Tayyub tu. Dia keluar radio TV tu. Dekat Ramadan dah maang oi. Kena beli kurma. Kita jumpa ni time. Wahal kurma hari-hari diajar untuk kita makan. Kita tu dia setahun sekali. Tak apalah. Cuma nak sebut, nak makan kurma apa, itu duit tuan-tuan. Semua punya khasiat. Saya tak mau bahas surah Maryam. Nanti panjang. Bagaimana Maryam rutaban janiyah. Maryam selepas melahirkan Nabi Isa, dia makan buah kurma. Ini panjanglah. Kalau nak sembang potasium, magnesium, kalium, segala tenaga, yang ni panjang kalau nak bahas. Cukup untuk saya nyatakan, ambil kurma dulu kerana energetik untuk tenaga kita. Itu penting. Perbahasan tu luas, saya tak mau bahas di sudut kandungan pada sebiji buah tamar. Saya nak sebut apa yang kedua. Keikhlasan. Puasa didik kita dengan ikhlas. Puasa dia tak macam
ibadah lain. Sembahyang, orang nampak awak sembahyang. Nampak rokoknya, sujudnya, habis isyakkan sambung pula dua lagi dengan kita punya rawatib. Nampak. Orang nampak awak bayar zakat. Zakat fitrah, perniagaan, pendapatan, hasil tanaman, macam-macam. Nampak. Orang nampak awak pergi haji. Dalilnya, awak hantar gambar, awak berada di Arafah, pakai ihram. Oh, pergi haji lah dia. Nampak? Puasa siapa nampak? Puasa siapa tahu kita puasa? Kita dengan Allah ya. Lillah, kerana Allah. Kalau kita duk buat makan. Saya Korea, saya bandar Laguna Merbuk. Memang tiap-tiap harilah kita sediakan untuk 400 orang. Seorang RM150 kita punya bajet. So kali 400,000 jugalah sehari. Alhamdulillah. Ramai yang mengambil bahagian. Kita buat makan macam-macam. Alhamdulillah. Subhanallah. Dalam duk celah datang ambil nasi apa semua tu. Kita tak tahu dia puasa atau tidak. Kita tak boleh pegang belakang tak puasa kan. Nak mampu dia lepak kita keluar. Kawan dah lah lapak. Dia hempuk kita dengan pinggan nasi tu baru tahu. Ingat aku apa dia kata. Kita tak tahu. Yang beratur ambil bubur lambuk. Kita tak tahu. Bubur lambuk Kampung Baru. Pukul 3 memang standby dah. Beratur orang. Kita tak tahu mereka puasa ke tak. Kita sangka baik aja. Yang tahu dia dengan Allah. Inilah hebat puasa. Mengajar kita ikhlas. Kenapa? Fa'budillaha mukhlis. Sembah Allah kena ikhlas. Kerana Allah. Ikhlas penting dalam kehidupan. Kerana Allah penting dalam kehidupan. Kadang-kadang begitulah. Dia berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sebagai contoh. Dalam bab kita memegang amanah. Contoh. Kan, kita memegang jawatan. Kita mesti faham. Amanah adalah satu tanggungjawab dan keikhlasan amat penting. Ada orang yang dia merasa kecewa kadang-kadang. Dia tidak dilantik ke jawatan itu. Dia rasa frust, dia rasa kecewa. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Khalid ibn Walid, panglima perang yang hebat, telah dilucutkan jawatannya oleh Saidina Umar ibn al-Khattab. Bukan ada salah apa Khalid. Tetapi kerana kehebatan dia menyebabkan Umar menjadi risau. Takut-takut sahabat hilang keikhlasan berjuang. Takut-takut sahabat bila pergi perang tengok Khalid ada menang lupa Allah. Maka Umar lucutkan Khalid sebagai panglima perang ketika perang sedang berkecamuk. Baik. Perang sedang berkecamuk, perang Yarmuk. Maka datang utusan Umar bawa surat. Khalid baca surat. Khalid kata Umar kata wahai Khalid, lepaskan jawatan dan kepimpinanmu dan kamu diganti oleh Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Khalid ikhlas terima berjuang kerana Allah. Tak ada kecewa, tak ada frust. Dia kata mangkuk punya Umar tak ada. Dia tak kenai ke aku. Nabi gelar aku Saifullah. Nabi panggil aku pedang Allah. Tu Khalid ibn Walid. Siapa dia? Sepupu Abu Jahal. Dia adalah sepupu Abu Jahal Bani Makhzum. Punya hebat dia. Nabi gelar dia pedang Allah. Mai-mai Umar lucut dia. Ada dia kecewa. Dia panggil Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah. Ni dia sorat daripada Khalifah Umar. Aku bai'ah sekarang. Engkaulah ketua. Aku soldadu biasa.
Ni hidup untuk Allah, kerana Allah. Jangan kita kecewa. Kita buat kerja untuk agama ini. Tak ada jawatan. Buat kerja, tak ada jawatan. Dah ada jawatan, buat kerja cara ada jawatan. Dan dilarang meminta jawatan. Allah. Tuan-tuan tahu kisah Abu Zar Al-Ghifar? Abu Zar ni tuan-tuan, dia puak Ghifar. Puak Ghifar ni, kalau gangster ni 0607 Gihin Haisan, Long Jaafar Kemunting Taiping. Kan ni cerita dululah. Kita belajar sejarah dulu kan. Gihin Haisan. Dua puak gangster Cina dulu. Gangster 07 Chow Kerut, 08 punya Petaling Street. Contoh lah. Bagaimana Abu Zar Al-Ghifari. Ghifar ialah puak gangster Padang Pasir. Siapa kafilah dagang lalu kena tol. Geng Abu Zar akan tahan. Tengah Abu Zar sekali tahan, periksa cek, ada rokok, mereka kebah. Rokok mereka ambil. Ada rokok, mereka kebah. Dia rompak tengah Padang Pasir. Ketua dia siapa? Abu Zar. Timbalan ketua adik dia, dua beradik. Adik dia timbalan, dia ketua. Sama naik samsing Abu Zar. Ketika mana kepimpinan Quraisy, pimpinan Abu Jahal, ketika mereka bermesyuarat di Darun Nadwah, pintu Masjidil Haram sekarang, Babun Nadwah, belah Bukit Arafah, belah sana, belah Marwah, Bukit Marwah, belah kiri Marwah ada satu pintu masjid, dia panggil Babun Nadwah. Situlah tapak parlimen Darun Nadwah dulu. Mesyuarat memutuskan untuk bersetuju atas cadangan Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia Al-Walid? Ayah Khalid ibn Walid. Pakcik kepada Abu Jahal. Sebab mereka sepupu. Cadangan Al-Walid diterima. Apa dia? Kita mesti gelar Nabi ni, Muhammad ni, kita gelar dia ahli sihir yang hebat. Setuju? Setuju. Maka langkah pertama ialah waktu tu dekat musim haji. Maka Abu Jahal keluar arahan. Setiap jalan kabilah nak masuk menunaikan haji zaman tu, daripada Yaman, daripada Iraq, daripada Iran, datang, setiap sempadan mereka nak masuk, mestilah kita letak satu pos pengawal. Dan bila mereka sampai pos pengawal tu, kita kena tahan mereka. Bukan nak cek lesen muntah ke apa, dah. Kita tahan mereka untuk kita briefing sekejap. Apa dia? Beritahu mereka, kamu nak masuk Makkah kan? Kamu nak buat haji? Ya, baik. Kami nak beritahu kamu, di Makkah sekarang ini ada seorang lelaki yang pandai dengan sihir. Nama dia Muhammad. Kamu jaga elok-elok. Kalau dia jumpa kamu, dia bercakap, jaga, dia ahli sihir. Pakai ambu habis. Dia jahat Abu Jahal. Seorang dia tak layan. Seorang dia tak angguk Abu Zar. Ditahan Abu Zar. Siapa yang tahan dia? Abu Lahab. Abu Lahab habaq kat dia, hang jaga, nanti hang masuk Makkah, ada seorang ahli sihir hebat, nama dia Muhammad. Dia sembang apa tak, hang jangan dengar. Abu Zar jawab, kepala otak hang, suka hati aku lah. Tu Abu Zar, kepala gangster. Hang sibuk buat apa? Aku nak mat, aku punya pasal lah. Aku nak dengar ke, aku tak mau dengar, aku punya pasal. Hang sibuk buat apa? Abu Lahab waktu tu tengah isap rokok, jatuh rokok. Terperanjat mendengar ucapan daripada Abu Zar. Ni kata kepala gangster. Dia masuk Makkah, dia terus jumpa Nabi.
Dia terus jumpa Nabi. Dua riwayat. Satu riwayat, dia pergi rumah Nabi. Satu riwayat, dia jumpa Nabi di Masjidil Haram dan menyatakan keislaman dia. Bila dia Islam, Nabi tanya dia, kamu daripada puak Ghifar? Dia kata, ya. Nabi tersenyum. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi tersenyum sebab Nabi tahu dia ni ketua gangster. Dia balik kampung saat lagi, habis semua geng dia isi borang. Nabi tahu dah hak tu. Nabi senyum, lepas ni siap satu kampung isi borang, mereka akan bersama dengan Islam. Betul Nabi agak, betul. Balik-balik, dia pinpoint semua isi borang semua. Clear, semua masuk Islam. Habis cerita. Abu Zar dalam ranking masuk Islam, dia nombor 6. Fasa Makiyah, dia nombor 6, punya hebat. Dia disebut ulama di kalangan sahabat. Ulama. Doa dia makbul. Sahabat ni kan banyak kategori. Ada yang peniaga, ada yang jenderal perang, ada yang ulama. Dan ulama antaranya Abu Zar. Abu Zar satu hari minta jawatan dengan Nabi. Ni cerita minta jawatan. Cerita gila jawatan. Orang patut bersyukur tak dapat jawatan. Takut amanah berat. Oh tak puas hati. Awak empat tak pilih aku. Ini contoh. Berlaku di Mozambik Selatan. Di Afrika sana. Nak sebut bagaimana Abu Zar bila dia minta jawatan. Nabi kata apa kat dia? Seorang yang doa dia makbul. Masuk Islam ranking nombor 6. Seorang yang hebat. Masuk Islam kena tinju. Tuan-tuan, dia masuk Islam, Abu Jahal tinju dia. Bengkak muka dia, kena penampar, kena rajang Abu Jahal. Tetapi dia seorang yang hebat. Minta jawatan. Adalah jawatan dia minta. Nabi kata, wahai Abi Zar, jawatan ni penyesalan hujungnya. Nanti kamu menyesal, tuntutan dia besar. Kamu tak layak, wahai Abu Zar. Tak layak. Makna nak ajar apa? Pertama, jawatan ni penyesalan. Kedua, layak. Ada orang yang layak, ada orang tak layak. Dah awak rasa awak tak layak, duduk diam-diam, seopok, duduk diam. Pasal tak layak. Dah lah. Apa yang kita nak rasa kecewa, nak rasa duka, hati aku tak dapat jawatan, sedangkan nak ditanya di akhirat. Walaupun masjid, surau, madrasah, apatah lagi pemimpin negara, pemimpin negeri, lagilah teruk disoal Allah, ya Allah, ya Tuhan. Maka puasa didik ikhlas. Kamu bekerja untuk Allah, untuk agama ini, ada jawatan ke tak ada jawatan, jalan, tak ada hal. Dan jangan minta jawatan. Jangan, sebab Nabi tegur Abu Zar kerana ia perkara yang tidak elok. Muslimin dan muslimat sekalian, di antara benda besar dalam Ramadan puasa ini ialah Allah ajar kita dengan solat sunat tarawih. Apa dia tu? Allah nak ajar kita perbanyakkan amalan sunat. Tu ya. Tarawih ni tuan-tuan bayang, tuan ingat tak letih kau puasa? Tuan-tuan letih. Dengan hangatlah tempat saya Sungai Petani punya panas, ya Allah, ya Tuhan. Tak tahu nak cakap bahang. Letih kita. Kotlah lepas isyak tu boleh lena. Dah. Allah suruh tarawih. Sunat. Kalau di tempat saya di Kuala Lumpur, di masjid wilayah Persekutuan Jalan Duta atas bukit tu, dia start malam tarawih tu, parking dia akan ada 2. Ditulis situ G20, G20, G8. Tu masjid Jalan Duta, wilayah Persekutuan atas bukit tu.
So kita datang, tanya diri kita, kita G20 ke G8? Maknanya 20 rakaat dengan 8 rakaat. Pilih. Kalau kita 8, jangan masuk G20. Jangan masuk G20. Lagi balik lewat. Sebab tu geng 20. Dia pulun 20 punya. Kita mau 8, duduk G8. Habis 8, belah. Tuan-tuan, KL lagu tu lah. Kampung tak payahlah. Kampung kadang-kadang tak ada G terus, dia tak main. Bukan G8, G tak ada terus, G kosong. Mampus dia tak main terawih. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimat, kenapa kena banyakkan amalan sunat? Betul, seorang sahabat namanya Jabir, dia tanya Nabi dalam kitab Matan Arba'in Imam An-Nawawi. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah?" Qala Rasulullah, "Na'am." Allahu Akbar. Buka dalam hadis 40, ada hadis ni, Matan Arba'in Imam An-Nawawi. Sahabat nama Jabir. Siapa Jabir? Ketua pasukan pemanah dalam perang Uhud. Bukit kita panjat tu. Dialah ketua, Jabir bin Abdillah. Jabir tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita, apa pandangan Tuhan? Apa pandangan Rasulullah? What is your opinion, wahai Rasulullah?" Apa pandangan Nabi? Apa dia? "Idza shallaitul maktubat." Apabila saya solat yang dimaktubkan saja. Maksud dia saya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Rawatib saya tak buat. Duha saya tak buat. Witir tak ada pasal. Saya 5 ni ya, saya jaga. 2. Wasumtu Ramadan. Saya hanya puasa bulan Ramadan aja. Saya tak puasa Isnin Khamis. Saya tak puasa pada hari-hari putih 13, 14, 15 bulan Islam. Saya hanya tunggu Ramadan aja. 2. 3. Wa ahlaltu halal. Yang halal saya halalkan. Wa haramtul haram. Yang haram saya haramkan. Walam azid, saya tidak menambah apa-apa lagi. Maksudnya, semayang 5 waktu, saya tak tambah dengan sunat. Puasa Ramadan, saya tak tambah dengan puasa sunat. Ada khulul jannah? Dia tanya Nabi, boleh tak saya masuk syurga? Qala Rasulullah, na'am. Ya. Betul, ini hadis. Tak payah buat sunat, buat wajib dia. Betul. Dan ingat yang tanya ni sahabat. Sahabat punya semayang lagu mana tuan-tuan oi? Banding dengan kita. Tu imam baca maghrib tadi, tak ingat dah? Kuliah ayuhal kafirun dia buat, tu imam baca. Tanya tu imam baca apa? Ish, aku tak apa ingat tapi dengar suara dia kuat. Puih kita. Sahabat semayang lain. So mereka semayang sempurna. Mereka kalau tak buat sunat pun tak kisah. Tambah pula radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka. Ya Allah. Jihadnya, badarnya, Uhudnya. Kita dahlah siang tidur punya kuat. Mai kuliah pun lena. Jenis kita. Puasa tunggu apa? Bazar lain tak ada. Aku kira bazar Ramadan. Dia mai lepas asap tu dia punya asap. Ayam percik asap keluar. Dia punya semangat tuan-tuan. Saya pernah kena lepas asar, tengah semayang asar. Depan saya, punya panas hari tu. Depan saya Mamat ni, dia sudah pakai t-shirt tulisan penuh. Ingat lagi. Punya kita letih lapak puasa,
Ramadan, dia pakai t-shirt tu, dia tulis belakang tu menu makanan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Rupanya dia catering punya geng. Dia pakai t-shirt tu. Kita pun duk baca habis. Ayam percik, ayam Bandung. Meleleh ayam dia. Wajak tu. Hadis. Sebab itu makruh. Pakai baju tulis-tulis bila semayang. Tu yang jadi makruh. Sebab kita belakang duk terbaca. Saya baca sampai habis menu. Meleleh ayam dia. Hancur semayang aku hari tu. Tuan-tuan, ini kata puasa punya letih. Ya, betul. Sahabat tak buat sunat tak apa, tuan-tuan. Tapi mereka pulun sunat mereka. Kita ni tak buat sunat, jam. Sebab itu rebutlah tarawih ni. Walaupun 8 buat. Saya takat larat saya 8 aja, Ustaz. Orang tak larat dah. Cuba nak balik ni. Balik. Apa? Seokok. Hatu larat. Oi, hatu larat. Balik apa? Nak tengok gambar Melayu. Mampu. Tuan-tuan, buatlah takat mana kita mampu. 8 atau 20. Mampu 20, sila. Takat 8, sila. Jangan kita bergaduh. 8, 20, 8, 20. 8 kata 20 tak betul. 20 kata 8 bida'ah. Dia kira bida'ah. Sepak pungkok baru tahu. Dok kira bida'ah. Tak habis-habis. Naik skuter sa'i pun bida'ah. Hai dok, cerah masa depan. Lingkup punya puak-puak. Tuan-tuan, muslimin muslimah, buatlah takat mana mampu. Jaga. Puasa yang bakal menjelang tiba bukannya satu kesusahan bagi kita, tetapi ribuan pengajaran yang tidak mampu untuk saya ulas dalam waktu yang seringkas ini. Kena buat ketas kerja, kena buat seminar, baru puas. Sebab ia perkara cukup hebat. Allahu Akbar. Kenapa berlapar tu semua tak hurai lagi. Buddha puasa juga. Buddha makan sayur. Tak boleh makan daging. Buddha puasa makan sayur. Pokok tak tahulah hisap ke tidak. Hindu ada cara puasa. Kita langsung tak boleh. Tentu ada hikmah. Tu tak kupas lagi tu. Oleh kerana malam ni ada makan, saya tak mau tuan-tuan lapar awal. Saya pun lapar dah. Nak sebut apa, tuan-tuan muslimin dan muslimat? Lah saya nak sebut kesimpulan bahawa Ramadan tanda sayang Allah kepada kita. Bayangkan ya, satu saat di bulan Ramadan takkan sama satu saat bulan Rajab Sya'ban. Bayangkan satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf. Tuan-tuan muslimat baca Quran di bulan Ramadan, tadarus ke apa buat, takkan sama satu huruf di bulan yang lain. Tak mau lagi Ramadan. Allah, sehingga Nabi kata, kalau kamu tahu hebatnya Ramadan, kamu mau dan bercita-cita setiap bulan ialah Ramadan. Ni Nabi abang. Kalau kita tahu dia hebat, 12 bulan Januari sampai Disember Ramadan. Tapi pasal kita tok wali, cukuplah Ustaz, Ramadan tu banyak tu sudah, sudah banyak. Tapi Nabi sebut, itulah Nabi kata, kelebihan dia terlalu besar. Maka saya nak pesan, nak rehat siang hari, rehatlah. Tetapi Quran jangan tinggal. Kadang Quran dan Ramadan berpisah tiada. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Itulah hebatnya Ramadan, kerana turun Quran di bulan dia. Maka baca Quran, tadarus. Saya yakin tuan-tuan ada grup. Saya di masjid saya Bandar Laguna Merbuk pun kita ada camp kita ada geng tadarus kita. Alhamdulillah, baca, hayati Quran, bukan nak tunggu camp pelikat malam 27. Dia kira camp pelikat dia.
Kan, petu ada sampui sikit masjid bagi. Dok kira kem dekat sampui. Tak aci lagu tu. Mau baca dengan satu bentuk pembacaan yang menyedarkan kita bahawa Quran ini adalah dustur. Quran ini adalah perlembagaan. Dan yang paling penting, apa yang Quran haram, aku haramkan. Apa yang Quran suruh, aku buat sedaya upaya. Itulah tujuan kita menyemak bacaan setahun sekali. Ramai-ramai dalam bentuk grup halaqah tadarus kita. Di samping kita mengembalikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi akan bertadarus, cek bacaan bersama Jibril setahun sekali. Dan tahun Nabi nak wafat, Nabi ulang 2 kali dalam bentuk bacaan bersama Jibril alaihi salam. Semoga Allah merahmati pertemuan ini, menjadikan pertemuan kita pada malam ini saksi di bumi akhirat. Kita akan menjadi saksi bahawa kita pernah bertemu dan kita bercakap tentang Ramadan, tentang cintanya kita kepada Ramadan dan kasihnya kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berazam untuk buat setakat mana kekuatan yang kita mau di dalam bulan Ramadan ini. Kita nak berjanji, kita takut kita mungkir janji, tetapi katakan pada Allah, aku lakukan ya Allah sedaya upaya yang mampu aku lakukan kerana memikirkan lemahnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bergurau lebih kurang, terkasar bahasa. Semoga Allah merahmati kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.